Tuan-tuan bayangkan macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab begitu takwa dalam jaga agama. Satu hari sampai surat daripada HIMS, daripada perwakilan yang menuliskan nama-nama asnaf yang layak menerima zakat. Sayyidina Uthman baca satu. Sampai pada satu nama Sayyidina Umar tanya, ni Sa'id bin Amir, siapa ni? Maka kata, ya Amirul Mukminin, gubernur kami. Macam mana gubernur kamu boleh ada sebagai nama asnaf ni? Wahai Amirul Mukminin, beberapa hari berlalu, rumah dia langsung tak ada apa untuk dimasak. Umar radhiyallahu anhu dengar menangis. Hak yang menangis sama ya. Hak yang menangis tu, dia pun sama, baju 13 tampung, khalifah, Amirul Mukminin. Mereka cukup takut dunia masuk dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar kepada gubernur, kepada perwakilan tadi, ini duit 1000 dinar, balik ke HIMS, bagi kepada Sa'id bin Amir daripada khalifah, daripada Amirul Mukminin. Sampai di HIMS, tuan-tuan, dapat duit tu. Kita kalau masuk duit dalam akaun, apa kita sebut? Alhamdulillah. Saya pun sebut Alhamdulillah, nikmat tu. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Sayyidina Sa'id bin Amir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat duit, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah firman dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah, sekiranya kalian ditimpakan dengan musibah, qalu, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah, daripada Allah kita datang, pada Allah kita balik. Kalau ditimpa musibah, pada Sa'id bin Amir, ni musibah besar ni, dipanggil isteri dia. Isteri dia dengar, wahai Sa'id, apa musibah yang menimpa kita ni? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kata Sayyidina Sa'id bin Amir, wallahi, lagi teruk pada tu. Kata isteri dia, wahai suamiku, apa yang lagi teruk pada Amirul Mukminin meninggal dunia? Apakah orang Islam kena serang? Kata Sayyidina Sa'id bin Amir, wallahi, lagi teruk pada tu. Wahai suamiku, beritahu pada aku apa lebih teruk pada orang Islam kena serang. Demi Allah, wahai isteriku, di saat dan ketika ni dunia sedang datang padaku untuk rosakkan akhirat aku. Hari ni beramai kita fikir dunia yang kita dapat ni sedang masalah, bagi masalah untuk kita ke akhirat ni. Wallahi, kenikmatan yang kita rasa ni cukup bahaya kerana ditanya oleh Allah. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, pemikiran dia lain. Semua khalifah, semua gubernur yang dia lantik, dia pegang, dia tak lepas, dia tanya ihwal, kerana dia tak mau fitnah ni melekat di zaman dia. Wafat Sayyidina Umar, dilantik Sayyidina Uthman jadi khalifah. Maka di zaman Sayyidina Uthman gaya dia tak sama macam Sayyidina Umar. Dia ni lembut. Nabi SAW sangat sayang kepada Sayyidina Uthman. Wafat salah seorang daripada anak Nabi, Nabi kahwinkan dengan seorang lagi, Ruqayyah, dikahwinkan pula dengan Ummu Kalthum. Maka digelar Uthman ni sebagai Zunnurain, pemilik dua cahaya, kerana dia dikahwinkan dua kali jadi menantu Nabi SAW. Nabi tak mau lepas Sayyidina Uthman ni. Satu orang yang Nabi cukup sayang. Kelembutan dia sama macam Nabi SAW. Tapi bila dia terlampau lembut, dulu Nabi lembut, ada Umar yang kerah di sisi Nabi. Dulu Abu Bakar lembut, ada Umar yang kerah di sisi Nabi. Sekarang Uthman lembut, tak ada siapa lagi yang kerah di sisi dia. Maka orang mula naik atas kepala dia, orang pijak dia, orang kata macam-macam kat dia. 12 tahun pemerintahan dia cukup sukar, walaupun di zaman dia dihantar tentera, dihantar jamaah Islam Cyprus Island, dihantar jamaah Islam 2/3 dunia di zaman Sayyidina Uthman ibn al-Affan. Tapi daripada dalaman berlaku fitnah yang cukup berat. Nabi SAW bagi tahu fitnah yang pertama ialah fitnah al-ahlas, fitnah yang berlaku dalam keadaan peperangan dan pelarian. Banyak sangat berperang sehingga Sayyidina Uthman sendiri, apa tanda dia? Tuan-tuan perasan tak kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba, tuan-tuan pergi belah belakang dekat roundabout tu dulu tapak Masjid Dirar.
masjid yang dibina oleh munafiqin akhirnya telah dirobohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di depan jalan tu masih lagi dalam kawasan Masjid Quba. Sekarang dah tak ada dah lah. Dulu situ ada satu telaga. Nama telaga tu Telaga Aris. Biasa kalau ada setengah mutawih dia bawa pergi. Setengah mutawih semayang jalan. Di Telaga Aris tu pernah berlaku beberapa peristiwa. Salah satunya ialah juga petanda akhir zaman. Pernah Nabi duduk dekat Telaga Aris, Nabi sinting seluar Nabi SAW. Nabi masukkan kaki Nabi dekat dalam air. Datang Abu Bakar Siddiq duduk belah kanan Nabi. Tak lama datang Umar Al-Khattab duduk belah kiri Nabi. Bila Sayyidina Uthman minta izin nak masuk, maka Nabi SAW cepat-cepat turunkan kaki, kain pada kaki Nabi SAW untuk tutup betih Nabi. Bila Sayyidina Uthman datang, tengok kiri Nabi dah ada orang, kanan Nabi dah ada orang. Maka Sayyidina Uthman duduk berdepan dengan Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang kata ulama daripada peristiwa ni. Yang pertama, Nabi ajar kita adab antara menantu dengan mertua dan mertua dengan menantu. Masa Nabi duduk dengan dua orang pak mertua, tak ada masalah nampak betih. Tapi bila menantu datang, cepat-cepat turun betih. Jaga adab dengan menantu. Dan supaya kita punya bukan ego, kita punya credibility kita. Oh ni pak mertua aku ni pak mertua. Hormat pak menantu pada pak mertua ni. Oh ni pak mertua jaga. Ni kita kadang-kadang duduk rumah, menantu balik rumah kan, pakai pagoda yang kangaroo tu. Pagoda kangaroo tu ketiak hitam tak kira dah. Lepas tu bubuh handphone kat tengah. Lepas tu orang telefon, tap cucu kata tu Tok Wan jadi atroman. Duk menyala. Kita tak kira dah. Tuan-tuan, dengan menantu diajar. Nabi ajar kita jaga bab ni. Walaupun bukan aurat, jaga. Yang kedua, kata ulama, diajar di situ, ditunjukkan satu petanda di situ. Nanti wafatnya mereka semua. 4 orang sahabat qarib ni, wafat mereka semua. 2 akan ditanam dekat dengan Nabi. 1 akan ditanam sedikit jauh daripada Nabi, yakni Sayyidina Uthman di Jannatul Baqi'. Tuan-tuan, itulah Telaga Aris, yang mana lepas Nabi wafat, cincin Nabi dibagi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat, cincin tu dibagi pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab wafat, dibagi cincin tu pada Sayyidina Uthman ibn Affan. 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman duduk dekat telaga tu balik. Maka ketika itulah cincin tadi terjatuh dalam telaga. Sampai hari ini cincin tu duduk dalam telaga. Tak dijumpa, dan telaga tu terus mereka tukar daripada Telaga Arish kepada Telaga Khatim, telaga cincin. Bahkan sebahagian ulama kata ini seolah-olah satu petanda cabutnya cincin daripada cincinnya Rasulullah ke dalam telaga tu, menunjukkan fitnah berat akan menimpa di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Betul, lepas 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman, maka mula bunyi suara pemberontakan daripada Basrah, mula bunyi pemberontakan daripada Kufah, mula bunyi pemberontakan daripada Mesir. Mereka mula mengatakan perkara yang tak elok pada Sayyidina Uthman. Sebahagian mereka kata Sayyidina Uthman telah makan duit daripada hasil kerajaan. Sebahagian mereka mengatakan Sayyidina Uthman mengahwinkan anak dia duit menggunakan duit kerajaan. Sebahagian mereka mengatakan Sayyidina Uthman bila melantik gubernur, orang-orang kerajaan dilantik semua daripada ahli keluarga dia. Memang betul Sayyidina Uthman melantik ahli keluarga dia, tapi atas kepentingan tertentu, atas sebab tertentu, dan sahabat yang agung yang juga merupakan yang cukup Nabi SAW redha. Yang Sayyidina Uthman melantik bukan calon-calon orang. Tuan-tuan, nak dikatakan fitnah, datang tetap datang. Di zaman Sayyidina Uthman, dia tak sama dengan Sayyidina Umar.